marilah kita bina bersama-sama keluarga bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah InsyaAllah saya percaya yang belum masuk lagi tu mungkin masih sarapan pagi lagi, ya. InsyaAllah. Baik. Jadi saya percaya tuan-tuan dan puan, kita pergi kepada hari yang terakhir. Nampak bila kursus ni sekejap je tu, dah semalam rasa lama, masuk hari ni dah kita hari nak balik dah, ya. Jadi tuan-puan yang saya kasih sekalian, insyaAllah pagi ni saya akan mengupas tajuk, iaitu tentang bagaimana kita nak menjadi ibu bapa, yang kata-kata yang diredai Allah lah, itu penting. Pimpinan semayang saya beritahu, ibu bapa menjadi model, contoh pada anak-anak. Ingat tu. Sebab apa, banyak kes saya buat, biasanya kalau ibu bapa ni dia tak boleh contoh, maka anak-anak pun nanti dia akan menjadi anak-anak yang bermasalah. Itu penting. Sebab tu kita sebagai bapa ni sangat pentinglah untuk jadi contoh pada anak-anak kita. Macam saya beritahu tadi lah, pagi tadi, kalau kita misalnya solat subuh, kita di imam, betul anak-anak kita misalnya jadi makmum, isteri kita, benda ni kita amalkan. Macam kita, saya percaya tuan-tuan, kita semua hidup dalam rumah tangga kita tu banyak dipengaruhi oleh ibu bapa kita. Nampak tu, macam dalam rumah tangga kan, kau tengok misalnya ayah kita bercakap lemah lembut je dengan mak kita kan, cakap lemah lembut, panggil sayang, sayang depan anak-anak. Jadi anak-anak tengok, jadi kita membesar pun dalam keadaan yang positif, dan kita mungkin nanti rasa disayangi, rasa dihargai. Berbeza dengan anak-anak yang biasa kena misalnya depan mak selalu kena tengking, kena herdik, kena marah, kena maki, dia pun beri kesan juga tu, kesan psikologi, kesan emosi. Sebab kita semua tuan-tuan, manusia ni ada 5 life balance kita ni. Semalam saya bagi 2 baru. Ni dia tuan-tuan, life balance, iaitu kita banyak menumpu pada apa, iaitu kesihatan mental. Semalam sebenarnya hari kesihatan mental sedunia semalam. Semalam hari kesihatan mental sedunia semalam tu kan. Ramai penduduk dunia tak sihat mental. Hari ni ramai sebenarnya. Jadi yang pertama, mental. Kesihatan mental ni apa dia? IQ, intellectual quotient. Kan, bagaimana kita kata orang tu nak memperkembangkan. Kadang-kadang kita nak supaya anak kita dapat semua A, matematik pandai, sains pandai. Memang perlu, ilmu perlu, ilmu duniawi. Kita nak anak kita pandai matematik, kita nak anak kita pandai sains dan sebagainya. Muslim yang hebat, sebenarnya orang Muslim, orang Islam ni hebat-hebat. Kalau zaman-zaman Ottomaniyah dulu, banyak kitab-kitab, zaman tamadun Iraq, Babylon. Tapi buku-buku, kitab-kitab semua, bila berlaku perang salib, mereka sedah pun membuang dalam sungai Furat di Iraq, sampai sungai itu bertukar jadi warna hitam. Kitab-kitab ni dibuang. Pakar-pakar, kata orang tu, kedoktoran, pakar sains, pakar matematik, tuan-tuan benar-benar nama Ibn Sina, banyak lagi, Al-Farabi, berbagai-bagai nama lagi. Sebenarnya orang Islam hebat-hebat. Permulanya tamadun dunia kebanyakan ialah oleh orang Islam. Masa itu dipanggil iaitu zaman gelap barat. Barat zaman gelap. Tapi bila berlaku, kata orang tu, peperangan dan juga kejatuhan kerajaan Islam, terutama sekali kerajaan Islam Ottomaniyah, maka kerajaan Islam pun jatuh, dan akhirnya kerajaan Islam yang ada bertukar menjadi satu kerajaan yang lemah. Nampak tu? Ni nak bangkit balik. Jadi kita sebenarnya orang Islam, mentaliti kita dijajah, menyatakan bahawa orang Islam ni apa? Iaitu suka bergaduh sama sendiri. Lepas tu suka apa? Suka berperang sama sendiri. Lepas tu malas belajar.
Kalau kat Malaysia pula, penjajah British. British kata apa? Orang Melayu pemalas. Orang Melayu memang suka duduk dalam hutan. Nampak? That is, dalam counselling kita panggil iaitu indoctrination. Macam kita juga kat rumah, kita selalu cakap dengan anak kita. Contoh misalnya, abang long bodoh, tak pandai. Sebab tu dengan anak-anak, jangan guna perkataan bodoh. Jangan guna perkataan kau bangang ke, engkau ni macam mak engkau juga bodoh. Jangan guna. Jangan guna maki hamun ke benda. Sebab tu orang zaman dulu dipanggil apa? Pandai anak ayah, bertuah anak ayah. Kita guna perkataan-perkataan yang positif. Walaupun anak kita mungkin matematik tak bercemerlang, tapi boleh cuba lagi. Cuba lagi. Ni anak ayah pandai, cuba lagi. Jangan condemn. Jangan kita guna perkataan-perkataan ni maki hamun ke, ataupun kita condemn kepada pasangan kita ke, anak kita ke, sebab dia beri kesan psikologi. Dan dia akan pergi pada kesan mental. Ni dia. Mental yang pertama ni. Mental. Kita nak ramai orang Islam tanpa mengira orang Islam ni sebenarnya semua dalam dunia ni ada orang Islam. Melayu, Cina, India, ya Allah. Kalau pergi Mekah tu, kita ingat kita orang Malaysia, orang Melayu ni dah ramai dah Islam. Rupanya pergi sana, orang Cina lagi ramai. Bila tawaf. Kata ni, apa tu? Tengok pula orang ni, orang Arab jangan cerita lah. Orang India. Oh tengok pula orang India ni bila tawaf. Kadang-kadang tengok kuku je. Orang Malaysia perut bulat, nak tawaf macam mana? Betul. Makan banyak. Dia orang halus-halus. Dan dia duduk hotel jauh-jauh tu. Hotel jauh duduk. Kita orang Malaysia betul-betul depan Masjidil Haram duduk. Sebab apa? Kita mewah. Kita ada tabung haji. Sebab tu kalau ada duit nanti simpan tabung haji. Walaupun macam-macam lah orang tomah tabung haji macam itu macam ini, tapi duit tabung haji tetap. Sekarang ada 70 bilion lebih. Sebab saya pun panel tabung haji. Simpanlah duit tabung haji. Kita simpan. Kalau sebulan simpan RM10 pun tak apa. Orang zaman-zaman dulu nak pergi haji, kau tahu, Norway Getah, balik Norway Getah masuk tabung. Tabung apa tu? Tabung buluh. Goncang-goncang bunyi gedeg-gedeg. Letak bawah apa? Bawah katil. Nampak? Simpan duit dengan tabung haji. Kan sebab apa kita ada tabung haji? Tabung haji dalam dunia ni ramai nak ikut tabung haji tapi tak boleh ikut. Indonesia nak ikut tabung haji pun tak boleh. Sebab apa? Model tabung haji ni tuan-tuan memang menyebabkan ramai rakyat Malaysia boleh pergi haji, boleh pergi umrah. Nampak tu? Dia kalau pergi haji, kita dah tahulah lepas Covid ni berapa pula. Ni baru buka ni, umrah baru buka. Baru 24,000 orang tawaf. Ni akan buka lagi. 1 November ni akan buka kepada rakyat seluruh dunia lah Islam. Tapi satu negara boleh pergi sikit tak ramai. Dia ada limit dia sebab Covid. Kalau kamu daftar haji sekarang tahun 2020, kamu boleh pergi tahun berapa? 2098. Ya. Beri daftar sekarang RM1,300 daftar tabung haji. Kita beli handphone lagi mahal, tahu? Daftar. Ada niat. Kalau ada niat, kalau kita mati, niat tu Allah dah kira dah. Macam ni juga ni, sekarang kita dah berniat, ya Allah, kaki aku nak solat zuhur kaki. Niat, tiba-tiba tengah ni meninggal kita. Amalan kita dah terima dah. Allah dah terima, nampak? Itu Allah tu Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Niat saja. Tapi kalau niat buat jahat, tengah hari kaki aku nak merompak lah. Kan aku nak merompak si Daniel. Sebab nampak perut dia besar, banyak duit. Betul, nak merompak si Daniel. Tapi Allah belum tulis. Malaikat belum tulis tu. Tapi kalau nak buat baik, Allah dah tulis. Walaupun tengah hari kaki tiba-tiba kita lambat pula solat zuhur. Kan contoh, tapi solat juga lambat. Baik. Jadi sebab tu kita bila mendidik anak ni, yang pertama kita akan fokus kepada, kita kata mental lah. Kebanyakan orang sekarang saya nak beritahu. Tapi sepatutnya kita fokus apa? Ni nak beritahu.
Kita sebagai mak bapak fokus kepada fardu ain, fardu kifayah. Lalu kita ada tengok dalam YouTube, ada kanak-kanak umur 2 tahun dah boleh baca Quran. Betul. Baru ni baby kecil lagi dah boleh azan. Umur baru 10 bulan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh dia azan. Saya tengok dalam YouTube. Sebab dia selalu dengar mungkin bapa dia kat rumah tu bila nak solat azan. Jadi budak kecil. Sebenarnya kita boleh bentuk anak kita besar mana pun. Tapi kita kena bermula daripada diri kita sendiri. Tapi kalau kita sendiri pun misalnya solat ajalah macam tu tapi tak menunjukkan. Sebab tu dalam keluarga ni kita bukan apa, ibadah ni kena menunjuk-nunjuk. Macam juga solat tahajud. Saya arwah bapak saya dulu, saya orang Terengganu asal, orang kampung. Rumah zaman dulu kampung dia tak ada bilik tau. Mak kita tidur situ dalam kelambu dengan ayah kita. Ada kelambu, orang zaman dulu kata kelambu nampak. Kakak sana 2 orang, kakak saya sini 4 orang lelaki. Sebab kita 4 lelaki ni sebelum tidur kita main terajang dulu. Tu main terajang, main sepak benda-benda aktif. Jadi dah penat baru tidur, tergolik sana tergolik sini. Biasalah rumah kampung kan. Tapi dulu nyamuk tak ada, apa tak ada kan? Rumah pun ni, dinding ni daripada papan yang kita kata celah-celah tu boleh nampak lah daripada luar. Tapi satu rumah tu jarak tu jauh, nampak tu. Tapi bila malam, saya ingat masa tu dah ingat lah, umur 10 tahun 11 tahun kan, bila malam dalam pukul 3 tu saya dengar orang ambil air semayang tu. Lepas tu letak sejadah, lepas tu dia semayang. Saya pun tanya arwah ayah saya, ayah, kan tadi kita semayang isyak dah, semayang benda pula malam awak. Orang Terengganu. Semayang benda malam-malam, semayang benda ni pukul 3 pagi tu, semayang benda pukul berapa ni, jam pun tak ada. Tapi orang tua-tua ni cakap apa, dak ni semayang tahajud, kalau mu rok mu ikut, mu dak rok mu tidur. Dia tak paksa. Lepas tu macam kita juga, bila kita bangun malam buat tahajud, jangan paksa pasangan kita. Saya ada buat kes ni, dua-dua doktor pakar nak bercerai pasal benda ni. Sebab bini dia malam bangun, rumah dia 4 tingkat, bilik ada 7 bilik. Bila bangun malam bini ni buka ni bilik tidur besar ni, dia buka lampu habis. Dia kejut baik lelaki dia, bangun tahajud. Dah tua-tua nak mati, bangun. Mulut jahat. Kita bangun, kita senyap-senyap sudahlah. Ambil handphone perlahan, jangan buka lampu, jangan kacau. Nampak tu? Lepas tu kita solat. Kecuali bini kita tanya, abang buat apa? Tahajud. Tak apalah, awak penat, awak tidur lah. Sebab bukan senang nak bangun pukul 3, pukul 4 susah. Sebab tu Allah cukup sayang orang bangun tahajud ni tak? Allah akan panggil malaikat, wahai malaikat, kau tengok hamba aku ni. Sebab apa tuan-tuan, kalau kita solat zuhur kat gigi, solat zuhur menangis tak dia ni? Solat subuh tadi menangis tak kita? Tak ada. Subuh tadi tak menangis, zuhur tak menangis, ni asar kan tak menangis, maghrib tak menangis, isyak tak menangis. Nak menangis bila? Tahajud. Bila kita Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, kita baca 3-4 kali je dah. Yang paling indah dalam dunia ialah menangis depan Allah. Depan Allah menangis, tahu kan? Dan bila tahajud ni kita mintalah apa saja dengan Allah, tidak ada hijab. Kenapa indahnya tahajud? Kenapa keluar dalam surah Al-Mudassir, Al-Muzammil? Sebab bukan semua orang boleh pergi ke Mekah. Jadi Allah ni Maha Pemurah, Maha Penyayang. Sekarang nak pergi Mekah pun kalau suami isteri kena ada 20,000. Nampak tu? Dah lah daftar dengan tabung haji, lagi 90 tahun baru boleh pergi. Boleh nak pergi swasta punya. Dia antara 45,000 ke atas. Itu 45,000 pun sebilik 4 orang. Yang sebilik suami isteri 89,000 ke atas. Itu belum kira business class punya flight.
Tapi yang paling mahal sekali 180,000. Betul-betul tu depan Masjidil Haram tu. Ramai orang sembahyang kat situ atas tu. Ada tanya saya, Haji boleh ke sembahyang kat situ? Ada ulama kata boleh, ada mazhab kata boleh, ada mazhab kata tak boleh. Tapi kalau kita larat tak ada apa, turunlah ke bawah, dekat je hotel tu. Turun je terus Masjidil Haram. Tapi orang kaya-kaya, orang banyak duit, dia sembahyang kat situ. Dekat, tengok, nampak depan kapal tu hotel tu. Tapi yang tak ada duit, tu yang jauh-jauh jalan kaki, orang Turki kadang-kadang walaupun badan dah besar bini-bini tu, bulat untuk gunung jalan, tengok jauh jalan kaki. Nampak tu, sebab hotel murah jauh-jauh. Dia tak sama lah dengan 20 tahun dulu Mekah, sekarang berbeza. Jadi kalau bangun malam, jangan kita kacau, jangan paksa pasangan kita. Dan jangan pula cakap, tengok abang tak bangun malam, sebab tu hidup tak berkat. Tahajud tak buat, benda-benda. Malam lagi pula, bila ambil sembahyang tahajud, kau ambil gambar pula malam-malam. Inilah dia ahli syurga, sedang bertahajud, ambil gambar. Tapi kalau nak kejut orang, nak hantar misalnya solat tahajud malam-malam, boleh. Tapi itu orang tertentu je. Saya hantar grup-grup tertentu, ada, saya hantar, saya memang saya hantar. Tapi kalau anak-anak saya semua saya kejut malam-malam. Anak saya semua saya kejut. Saya kalau kat rumah, saya selalu ada makan-makan, bakar-bakar benda. Lepas sembahyang maghrib, saya akan bagi tazkirah. Cucu saya 15 orang kat depan tu. Tanya soalan, RM10. Siapa yang duduk sini tak keluar-keluar, RM5. Umur 4 tahun dah pandai dah duduk depan. Banyak tanya soalan. Apa? Suka dia. Kan sebulan sekali kita ada majlis tu, majlis ilmu. Jangan kita makan-makan, lepas tu tak ada benda, borak-borak, main masing-masing main handphone. Kita buat tazkirah. Ni tuan abang saya ajar ni, balik depan ni, lepas sembahyang benda maghrib ke, buat tazkirah, buka Quran, buat satu malam baca 2 ayat cukup. Kepada ni, kalau kita suami isteri, kita dengan isteri kita baca. Kenapa kita boleh tengok handphone sampai berjam-jam? Kenapa nak baca Quran tak boleh? Dan Quran inilah peneman kita dalam kubur nanti. Tak ada siapa nak teman kita, tuan-tuan puan, dalam kubur. Gelap gelita. Tak kira lah engkau Tang Sri ke, raja ke, yang di Pertuan Agong ke, dalam kubur seorang-seorang aja, mencicit-cicit lagi tak? Tak ada masa tu lah. Masa tu yang teman kita ialah Al-Quran yang kita baca tu. Baca Quran. Satu hari baca satu muka surat. Satu muka surat baca baru 5 minit. Tak sampai pun. Tahu? Dia satu juzuk 1 hour. Maknanya sebenarnya boleh kita khatam 30 juzuk satu hari kalau baca. Boleh sebenarnya. Bukan apa tu. Ini semua ialah bagaimana kita nak menunjuk-nunjuk. Saya cakap ni, menunjuk-nunjuk kepada anak-anak kita. Sebab nak didik ni. Saya percaya kita semua ni ada orang ayah jadi model. Daniel, ayah jadi model? Kau cakap betul ke bukan ayah jadi model? Betul. Apa pasal ayah jadi model? Sebab dia pandai meniaga. Pandai meniaga. Nampak? Pandai meniaga. Jadi bila tengok bapak dia meniaga, jadi model. Ayah awak balik duit 1 beg. Nampak? Awak balik 1 beg duit. Model. Awak balik duit 1 beg. Betul. Tapi cuba kalau ayah kita balik mabuk. Nampak? Mabuk. Ada pukul bini pula, berbum-berbum. Siapa nak jadi model bapak pintu? Oh, saya nak jadi model macam bapak saya, kaki pukul. Ada? Tak ada. Oh, saya nak jadi model macam bapak saya, penagih dadah. Saya hari Senin ni beri ceramah dalam penjara Kajang. Saya selalu beri ceramah di penjara Sungai Buloh. Saya beri ceramah penagih dadah semua. Allahu Akbar. Pakar bom kau tahu. Saya beri khusus counselling pada pakar bom 12 orang. Terror tak terror, pakar bom. Habis yang macam ni nak jadi contoh. Anak-anak jadi contoh. Daniel bapak belum Islam. Belum.
Tapi Daniel ambil contoh bapak dia ahli perniagaan. Nampak tu? Contoh. Kan ya? Kita semua ada. Tuan, contoh siapa? Contoh. Ibu. Kenapa kau tak pilih ayah? Tengok ketawa kita dah tahu dah. Mana ayah tak boleh pakai. Pasal ibu. Kenapa ibu? Sebab dia jaga orang balik, lepas tu pada masa sama dia berniaga juga. Dia berniaga juga. Ibu boleh contoh. Adik-beradik berapa orang tuan? Dua Ayah kenapa you tak jadikan contoh? Dia sibuk dengan kerja dia lah. Sibuk dengan kerja? Macam ibu dia semua all in one. Kita sibuk kerja kau benda, tapi ingat ni sibuk macam mana? Balik rumah anak-anak ambil berat, ambil tahu. Jangan balik kerja kita biar kat bini kita. Ini bini penat. Ramai bini mengadu penat. Penat saya Tuan Haji. Dah lah saya kerja, balik rumah anak saya urus. Saya nak mengaji Quran. Sebab tu kadang-kadang mengaji Quran terabai. Zaman-zaman dulu kenapa? Bapak kita tak sekolah pun. Bapak saya tak sekolah tu. Bapak tak sekolah, tapi tengok dia baca Quran, tengok dia solat, tengok dia apa. Hari ni bapa ada masters, ada PhD, tapi anak nak murtad. Saya bercakap ni sebab saya buat kes ni. Mak bapa ada kepakaran, doktor, pakar lah benda-benda, tapi anak nak murtad. Sebab tak pernah tengok mak bapa sembahyang berjemaah. Memang kau duit banyak, nampak tu. Kita kena ada contoh. Ini saya beri very simple. Bagaimana kita sebagai ibu bapa nak jadi kata model keibupaan, model keibupaan kepada anak-anak kita. Tengok tu. Puan siapa model? Dua-dua. Bagus. Ni siapa model? Ibu. Ibu. Ni siapa model? Ibu juga. Bapak kau kenapa? Bapak okey juga lah. Dia bekerja. Dia bekerja Ya. Jadi orang lelaki ni alasan bekerja. Kita alasan bekerja, maka kita tak mau misalnya turun ke padang. Turun padang. Jadi bapa ni kita turun padang. Sebab kita tenaga orang lelaki lebih berkali-kali ganda daripada wanita. Satu lagi contoh misalnya kat rumah kan, bila anak kita balik nak belajar kena apa, kita tengoklah jadual waktu anak. Lepas tu tengok buku dia benda. Kalau tak ada ambil buku, baca untuk anak kita. Anak beza-beza. Saya dulu anak saya 4 orang. Bini saya cikgu bahasa Inggeris. Tapi saya kalau balik rumah, batu minta maaf, bila kita dah kahwin, hobi-hobi. Saya dulu hobi apa? Mancing. Hobi main bola, main hoki, main apa. Saya tinggalkan semua. Sampai kawan-kawan saya cakap apa? Ni anak murid saya dekat Star dia. Tahun 89 ni saya mengajar sekolah Tengku Ampang Rahimah Kelang. Engkau sekolah tahun 89 ni. Anak murid tegur cikgu baru ingat. Kalau tidak saya pun tak ingat. Anak murid dulu kecil, sekarang dah bulat. Betul 89 anak murid saya tu sekolah. Saya dulu cikgu dulu. Sekolah Tengku Ampang Rahimah. Saya mengajar tahun 78. Ella tu penyanyi rock tu anak murid saya. Last sekali saya mengajar siapa? Liza Hanim. Liza Hanim pun penyanyi tu anak murid saya. Nampak tu. Liza Hanim tu hari-hari dalam bilik counselling sebab dia PRS. Liza Hanim PRS. Kau tak terlibat PRS tak ada. Tapi datang buat counselling adalah. Ada tengok. Masa zaman budak-budak. Kan Jadi tengok kita bagaimana bila kita balik rumah, macam mana kita nak bimbing anak kita. Boleh sebenarnya. Anak-anak, saya ulang sekali, semula jadi dan boleh dijadikan. Kau faham tak faham dari segi motivasi? Semula jadi. Ada budak-budak ni semula jadi, memang dia pandai. Semula jadi anak kita, dia memang suka baca buku. Balik sekolah dia ambil buku dia baca. Balik sekolah, solat pun tak payah suruh, dia solat sendiri. Macam kita juga suami isteri ni. Ada suami balik je terus solat. Ada suami balik kau tak terpaksa membibil. Bang dah pukul 4 bang. Asal lagi 10 minit bang, abang belum suruh lagi. Nampak? Isteri terpaksa pesan. Macam juga anak kita. Anak pun sama juga. Anak pertama misalnya kita nak kena membebel. Anak kena membebel. Sebab tu bagi isteri-isteri, ibu-ibu, membebel ialah perkara biasa.
Kau jangan berhenti membebel. Bebel. Jangan kata bebel ni sebagai satu yang negatif. Saya kalau awak tengok kat TV3, saya merakam, TV3 rakam saya beribu-ribu tu motivasi pagi. Kalau nak tengok saya kat TV3, pukul 6.30 saya keluar, saya bercakap pasal motivasi pagi. Motivasi pagi saya Fadilah Kamsah, lepas tu Datin Maznah dah arwah dah, lepas tu Dr. Syukri, kami 4 orang tiap-tiap pagi. Saya hari Rabu, tiap-tiap hari Rabu saya bercakap, dan saya akan bercakap bagusnya ibu membebel. Ada anak ni, anak kita kena bebel je. Anak zaman sekarang pula ni, zaman ada handphone, malam-malam dia main handphone lagi, kita kena bebel. Ni dah pukul berapa ni, kenapa tak tidur lagi? Kita kena tahu tu. Lepas tu kalau umur berapa kena bagi handphone pada anak-anak? Umur berapa you boleh bagi handphone pada anak-anak? 18 ke atas. 18 ke bawah jangan bagi dulu, rosak. Ni dia boleh masuk dalam bilik, duduk diam. Lepas tu tengok apa? Tengok mula-mula main apa? Main game PUBG. Main PUBG, perang. Lepas tu lama-lama PUBG dah jemu. Dia akan buka apa? Chrome. Pernah dengar nama Chrome? Engkau pun tak tahu. Dalam Chrome tu, minta maaf lah, ni rakam ni, dia dengar. Dalam Chrome tu semua ada. Kita astagfirullahalazim, apa nak jadi dengan budak-budak muda sekarang ni? Sebab tu hancur. Kau dengar baik-baik, kau jangan ketawa tu. Saya 12 hari bulan ni saya ada satu ceramah khas, tajuk ini saja di masjid. Dia minta saya bagi tajuk parenting, tajuk ini je pada parent. Dalam tu ada 5 tu benda macam mana nak tengok. Sebab tu ada kadang-kadang suami-suami dia lalai duk main benda tu, tengok apa tak syok tengok. Ni kopiah kau terbang. Mula astagfirullah, Allah. Bini ingat tengah berzikir. Kena tipu hidup. Orang lain tak tahu, biar saya cerita. Ni rakam ni kat TV aku bercakap. Orang lain tak tahu. Sebab saya buat dalam klinik saya. Jangan bagi anak-anak handphone di usia muda. Memang mula-mula dia main game. Bagus nak bagi handphone ni. Ni dia. Ni handphone ni kau bagi anak kau. Terus dia baling ke dinding. Tak nak dia. Ini zaman Tok Kaduk. Dia kata tak nak dia. Budak-budak sekarang kalau dah bagi handphone nak ambil balik, boleh bergaduh besar. Dan dia akan memberontak seberontak-berontaknya. Banyak saya dah buat kes. Tak payah umur 2 tahun 3 tahun pun dia dah macam tu. Sebab tu dia orang tanya saya, macam mana kita nak mengatasi supaya kita tak bagi benda tu? Apa aktiviti alternatif? Kita mesti ada aktiviti alternatif. Kalau zaman-zaman dulu, zaman saya, datin-datin semua, kita bela anak, benda ni tak ada, apa kita buat? Lepas tu datin ni malam-malam kita mengaji Quran sama-sama. Lepas tu kat rumah ada whiteboard ni. Ni rumah saya ada 5 whiteboard ni. Bini saya akan mengajar dalam rumah. Tidak semesti cikgu. Jangan pula saya bukan cikgu, nak ngajar apa? You all educated. Hari ni ibu bapa semua educated people. Bukan masa zaman dulu bapa sekolah darjah 3 darjah 2. Hari ni you all semua semua educated. Ni whiteboard ni mesti beli. Kat rumah mesti ada ni whiteboard ni. Tolonglah. Bukan mahal sangat whiteboard ni, baru RM40. Nampak tu kan? Jadi bukan apa tu, kita nak mengajar anak kita, contoh kan lepas tu baca Quran. Sebab orang tanya apa aktiviti alternatif untuk kita, kata orang tu, menggantikan handphone. Dia kalau dah ketagih handphone ni dahsyat. Minta maaf saya buat budak universiti yang sebelum masuk universiti dia punya SPM 11 A1. Bila masuk universiti pointer bila tu. Saya panel kepada banyak company dan yang menaja beasiswa daripada tahun 95 lagi. Kalau dulu lain masalah dia. Dulu budak-budak zaman dulu suka clubbing. Saya dulu suka datang buat counselling ni dekat Cokit ni. Cokit saya sudah datang. Masa tu saya datang buat Cokit. Dulu lain Cokit ni. Dulu saya buat counselling pelacur, gay, maknya
tu datang situ. Saya pergi buat tau. Dulu murah-murah aje, baru RM5, RM4, RM3, pegang pusat RM2. Betul murah. Nak beritahu. Tapi sekarang tak payah pergi situ. Banyak tempat lain ni. Sepah, seluruh negara ada sekarang. Seluruh negara ada. Jadi kita kena beritahu pada anak kita. Apa aktiviti alternatif? Saya tengok tadi budak-budak kecil-kecil tu, anak kecil-kecil tengok. Budak-budak sekarang dia happy aktif. Tahu? Mana? Umur 4 tahun, 5 tahun, 3 tahun, 6 tahun. Happy aktif. Budak-budak nak apa? Dia nak supaya kita selalu bermain dengan mereka. Zaman kanak-kanak, kita kata zaman kanak-kanak. Ni dia ada zaman-zaman dia. Ni, nak beritahu. Alamak, ni kena padam ni. Okey. Ni dia. Kenapa tak boleh padam? Dia tak bermenam. Tapi dia tu lah. Kau tolong padam. Susah penuh ni. Saya nak beritahu minta whiteboard tu sini, Pian. Umur 1 hingga 7 tahun itu dipanggil zaman awal kanak-kanak. 1 hingga 7 tahun. Okey? Bawa sini. Saya nak tunjuk pada tuan-puan ni. Okey, ini satulah. Okey tuan. Terima kasih Ustaz. Okey. Baik, tengok umur 1 hingga 7 tahun ni, sama ada orang ada anak ataupun nak bawa kahwin yang benda ni, Daniel, kau kena betul-betul. Ini dipanggil zaman awal kanak-kanak. Zaman awal kanak-kanak nak apa? Kanak-kanak nak apa? Dia nak apa? Dia nak kasih sayang. Dia nak kasih sayang. Dia nak perhatian. Dia nak main. Kanak-kanak nak main je. Lepas tu kalau kita dah umur 50, 45 nak main, tu kanak-kanak. Kanak-kanak terencat. Masih lagi nak main handphone, nak main apa, dah tutup bangka. Itu kanak-kanak. Orang tua terencat. Tahu? Dia kanak-kanak. Kanak-kanak nak apa lagi? Dia nak duduk atas riba mak dia, nak riba atas ayah dia. Sebab tu bila kita balik kerja ke benda, ayah, daddy, mami nak peluk. Ada yang umur 16 tahun berlari. Ayah ada. Tak ada. Kau jangan jumpa dia. Tak jumpa. Betul tak? Makin besar makin jauh, makin besar makin jauh. Sebab kita silap didik anak. Kau dengar betul ni? Tahu? Ni, main. Lagi apa lagi? Dia nak tidur. Saya nak fokus bab main ni. Kalau zaman-zaman dulu anak kita ni, kita balik kerja pukul 5.30 petang ke, saya dulu, saya akan bawa anak saya pergi taman permainan tu. Penat. Memang penat. Sebab tu kita, Allah bagi kita ni perkahwinan, iaitu antara umur, kalau perempuan umur 13 tahun hinggalah umur 38 tahun, 40 tahun. Lelaki pun sama juga. Mana umur 20 tahun dah boleh kahwin. Sebab masa tu kita nak main dengan anak kita. Banyak kalau macam saya ni umur 65, ramai tu yang datang klinik saya jumpa anak-anak dara dan hantar katalog. Saya buat cari jodoh. Saya sekarang ada 500 tu, lawa-lawa, doktor, engineer. Yang belum bujang-bujang boleh datang tengok katalog. Tak betul. Nak cari jodoh tu dengan PA saya, dia bawa hantar. Kadang dia hantar pada PA saya, Sufian, ada kan bawa hantar. Dia kerja apa tu? Ada cikgu. Bila perempuan ni tak kahwin? Bila umur 30 tahun ke atas. Jawatan tinggi, doktor, engineer, pensyarah, grade dah 48. Siapa berani masuk? Lepas tu mak bapak cukup risau bila anak dah 30 ke atas tak kahwin. Anak perempuan terutama sekali. Sebab saya buat cari jodoh ni, tapi tak ada orang. 500 kau tahu, lelaki ada satu je sekarang. Siapa nak lelaki ni boleh. Dia penguasa JPJ. Dia tak kahwin juga, belum.
Lelaki pula kalau umur 30 ke atas tak kahwin, tu bahaya. Nampak tu? Perempuan tak kahwin. Sebab hari ni ramai perempuan yang berjaya di universiti, boleh katakan 80% siswi, termasuk fakulti engineering. Sebab apa? Kenapa anak lelaki? Kenapa anak lelaki sampai SPM aja? Sebab kita anak lelaki kita biarkan silap mak bapak. Anak lelaki biasa kalau mak suruh apa dia lawan. Alamak. Tapi kalau ayah, betul ayah ni bela anak. Kita ada dua, Rasulullah SAW ajar. Nabi ajar bela anak cari Islam ada dua. Satu ialah kasih sayang, lemah lembut. Satu lagi ialah tegas. Bela anak ni lemah lembut. Mari sini. Ni lemah lembut. Ni anak ni, mari sini. Mari sini. Ni alhamdulillah anak saya sihat, makan kuat, susu banyak, semua ya. Tengok ni ya. Tengok badan sedap, nampak lemak. Mak ni dia. Dia dengan anak macam ni. Contoh Daniel. Ni tengok muka ayah ni, tengok muka ayah. Kerja sekolah dah siap. Dah siap kerja sekolah. Dah. Tak ada kerja sekolah. Anak-anak ni selalu cakap apa tau? Sekolah tak ada kerja. Dan dia kata, ayah, sekolah tu cikgu semua malas lah. Sebenarnya kerja sekolah banyak. Tapi sebab kita tak ada kata orang tu komunikasi dengan anak, jadi kita mula sini. Lepas tu ada eye contact, tengok mata. Ni anak ayah pandai-pandai. Nampak tu kan? Tanyakan dengan anak apa dia? Kita keras, kasar. Daniel, kerja sekolah ada tak? Ayah tanya. Aku sepak budak ni kau. Kau ni betul ni. Ketawa-ketawa pula. Matematik 2/100, bodoh. Betul. Tengok. Kita biasa komunikasi kasar dengan anak kita. Islam ajar lembut. Daniel, kalau tak faham matematik, beritahu ayah. Ayah tak pandai ajar. Sebab ayah dulu pun 1/100. Apa? Ayah cari cikgu tuition. Sekarang ada cikgu tuition. Kita cari cikgu tuition kan? Cari. Kita tak boleh nak ajar anak kita dah. Sebab apa? Kebat sekarang ni. Sistem beraraf tinggi education kita. Tahun depan tukar aja menteri, tukar mata pelajaran. Ni pun satu juga orang politik. Dia bukan nak sibuk nak memfokus macam kita perkim ni kerja dakwah. Dia sibuk dengan politik. Bila tukar menteri, dia dah tukar pula subjek. Tukar itu, tukar ini. Rakyat yang susah. Ni kau keluarkan dalam tu. Biar Perdana Menteri tengok. Aku peduli apa? Banyak benda kalau dia panggil saya nak cakap. Banyak benda. Tengok. Betul. Kita, anak ni kita cakap elok. Dia ni tak apa. Dia ni tuan fail tak apa. Nanti ayah akan tolong. Dia ni matematik, sains. Kadang budak-budak ni banyak dia fail apa? Math, Science, English. Nampak tu? Nampak? Bahasa Melayu. Sebab tak baca lagi. Hari ni yang boleh katakan korang ni semua tak beli surat khabar. Mana ada surat khabar? Tak ada. Kau tak beli. Tu silap kau. Korang belilah satu bahasa Melayu, satu bahasa Inggeris kat rumah. Anak baca. Saya dulu cikgu bahasa Melayu sekolah star tu. Lepas tu saya mengajar pengajian am form 6. Tahu? Surat khabar baca. Bak tengah-tengah tu surat khabar, sama ada utusan Malaysia ke berita harian ke, tengah-tengah tu muka surat 8, 9, 10 dia ada artikel-artikel untuk dibaca, untuk buat karangan. Sekarang anak kita saya tengok handphone dia, tengok PUBG. Macam mana karangan nak buat? Kau faham ke tak faham ni? Yang kau berkira sangat nak beli surat khabar, kenapa? Sebab cakap apa? Alah, dalam online dah ada. Anak kita tengok ke? Tak baca. Ni silap. Belilah 2 surat khabar baru RM4. Beli rokok RM17. Surat khabar biar kat rumah. Satu Straits Times, satu utusan Malaysia. Letak situ. Sebab tengah-tengah tu dia ada artikel. Jadi balik rumah, kadang-kadang kalau kau beli ni, anak takkan buka pun. Surat khabar tinggal kat situ, tak buka-buka. Siapa pun tak buka. Jadi kita ambil surat khabar, panggil anak kita. Dia ni mari sini. Duduk situ. Ambil kursi ni Ustaz. Ambil kursi. Nak tunjuk ni. Nak tunjuk betul-betul ni. Ni. Ni dia. Satu lagi kursi. Ni Daniel Daniel kau duduk situ. Ni nak.
dengan anak kita ni. Macam ni, duduk. Ayah, ni ayah macam ni. Duduk, ini saya buat dengan anak saya. Ambil buku, baca untuk dia. Dia ni. Lepas tu suruh pula anak kita ni apa? Sediakan buku untuk dia mencatat. Ada pen. Jangan duduk macam ni pula dia. Duduk. Kalau kau tak percaya, lepas ni kau balik, kau percaya, kau buat macam ni, anak kau cakap apa? Apa ni ayah? Apa ni ayah ni buang tebiat ke apa? Ayah tak pernah buat. Bila ayah jadi cikgu pula? Ayah jual nasi lemak bila masa jadi cikgu. Nampak? Sabar. Jangan kau nak penampar dia pula. Kenapa kau hajar kau cakap ayah jual nasi lemak? Ayah nak ajar kau? Jangan. Kita jangan ikut emosi. Kita ambil buku, duduk, adanya ni nak baca. You ambil masa berapa lama? Kau ambil masa setengah jam cukup. The quality time. Masa yang berkualiti. Nampak tu? Sebab apa yang saya ajar ni, you tak pernah belajar di sekolah rendah, tak pernah ajar sekolah menengah, dan tak pernah belajar di universiti. Tak ada. Ada belajar? Siapa belajar ni? Apa yang saya ajar ni? Kau dah hidup puluh tahun, siapa ajar? Tak ada. Di masjid pun tak pernah diajar. Ustaz bisa ceramah duduk depan ya. Popak habis. Ni saya nak tunjuk cara dia. Nampak tu? Dia ni duduk hari ni kita ajar dia apa? Karangan tu. Besok kita pergi pula pada contoh misalnya English. Lepas tu perlu ada whiteboard. Bila kita baca apa-apa, dia ni tengok ni ayah nak ajar kat sini. Mula-mula memang anak kita macam pelik. Ayah aku cikgu pula. Bila masa ni, mungkin bini pun agak-agak ketawa lah yang tak datang kursus ni. Hari ni bagus. Perkim buat program cukup bagus. Sebab apa? Suami isteri. Ini program paling bagus tu. Nak cakap tu terang ni. Banyak buat kursus biasanya isteri datang, orang perempuan datang, suami tak datang. Kau balik cerita dengan suami kau, bang itu hari kita pergi kursus 2 hari bang, macam ni bagus bang, ada macam mana didik anak macam ni. Dia cakap apa? Engkau buat lah, engkau yang pergi kursus kau buat. Ni dah datang dua-dua ni, kalau kau tak belajar rugi tu tak? Kita maknanya suami isteri ialah teamwork. Kita selalu kalau kat pejabat kita kata apa? Teamwork, team building kan dalam rumah tangga, teamwork ialah kita suami isteri. Nampak tu? Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing suami isteri kan. Kalau anak kita lemah semua-semua, takkan bila anak kita nanti anak kita lemah, kita nak salahkan bini kita je. Banyak tu orang lelaki, ni kau lah tak pandai jaga anak, lepas tu anak bodoh. Macam kau juga, kau memang bodoh. Aku kahwin ni bini bodoh. Nampak tu? Nampak? Itu dipanggil apa? Defense mechanism. Helah bela diri. Kita serah pada orang lain, bini kita. Sedangkan kesalahan tu ialah kita sendiri, sebab kita tak pernah pun didik anak kita. Mudah je tuan-tuan, tak payah kau pergi apa benda ni buat duduk macam ni. Tapi kalau matematik tak faham, saya pun tak kerti nak ajar anak saya matematik. Cakap terang, cucu saya sekarang datang toki tengok matematik ni dah jam 4. Saya tengok pun pusing bela. Dia sistem dah lain. Sains pun tak faham. Karangan bolehlah. Dulu saya mengajar tu. English nenek dia garang. Cikgu bahasa Inggeris memang garang. Apa tu? Kan? Sebab dia tak belajar counselling. Nampak tu? Jadi dalam rumah tangga ni mesti ada seorang lembut, seorang garang. Jangan dua-dua lembut. Dua-dua lembut, anak kau laissez-faire. Dia dalam mendidik anak ada 3. Cara corak gaya didik anak ada 3 tau. Pertama ialah demokratik. Cara didik anak demokratik. Demokratik macam ni lah, boleh bincang. Okey, dia ni belajar pandai, benda kan. Dia ni belajar ni petang 5.30 ayah bawa pergi main dekat taman permainan. Nampak? Bukannya kita bagi handphone. Bila bapa bagi handphone, sekarang mak bapak sekarang dia nak senang, dia bagi handphone. Jadi anak tu main tak kacau. Budak kalau main handphone, kau bagi ni 10 jam tak kacau. Yes. Ini dipanggil apa? Ketagihan gadget. Ketagihan. Ni paling ramai ketagih ni sekarang ni. Ramai mata dah rabun dah. Ketagih. Anak bila malam pukul 2, pukul 3 dia main, dia tak mau tengok bab kita kena ketuk pintu. Ni kenapa lampu menyala ni? Main handphone lagi ke? Pak, tutup lampu. Dia tutup lampu, dia main dalam bilik, kita tak nampak. Tapi itu menyebabkan mata cepat rosak.
Gelap, main handphone. Tidur semua. Dia orang dah tidur. Budak-budak sekarang selamba muka. Dah tidur tu. Daddy tu bukan apa tu. Bercakap dengan kita orang pun tak ada tu. Nama je Daddy, tapi bukan Daddy. Kau nak kata apa? Kau nak jadi bapa macam tu? Kalau saya tak nak. Saya tak nak macam tu. Sebab tu saya dengan anak saya boleh tanya anak saya. Tu anak saya dari satu belakang pilot tu. Saya bongsu tu. Tu panggil baby lagi tu. Ada seorang lagi tu. Mana tu? Dia pergi tolong mak dia angkat barang. Baby tu. Sekarang ni kalau saya panggil dia baby, ada 3 baby datang. Anak dia. Manja tu. Itu kalau saya jeling je dah menangis. Masa kecil. Dia ada 4 beradik. Tapi dia bongsu. Tingkatan 2 saya dah beli dia kereta dah. Pergi sekolah bawa kereta. Cikgu pun jealous. Sebab saya tak nak bagi buat naik motor. Sebab di Kelang tu ramai naik motor, aksiden patah kaki. Naik di pilot macam mana? Takkan pilot cacat. Bawa kapal terbang. Dia kena jaga semua. Bukan kita menunjuk-nunjuk. Nampak tu? Kalau kita mampu. Tak mampu, cara lain. Tapi ni, ilmu, pelajaran ni kena bagi ni. Ni saya nak ajar. Berapa orang yang dah buat macam saya buat ni? Angkat tangan. Siapa yang dah ada anak dah buat ni? Ada? Puan ni? Ada puan buat? Bagus. Nampak tu, puan tu ada buat. Kau ada buat? Ada. Bagus. Yelah, kau buat, laki kau masak. Tu, kau buat tu Kalau laki kita masak, kita yang buat. Tapi kalau bini masak kat dapur, suami kena tengok anak-anak. Tengok anak-anak tu, suami. Jangan pula kita duduk kat depan main handphone. Bini masak, kita main handphone. Anak main handphone. Kau tengok tak sekarang dalam keluarga, semua main handphone tu. Apa nak jadi ni? Dan ini salah satu strategi Yahudi untuk menjahanamkan Islam. Ini strategi Yahudi. Orang tak tengok Quran lagi dah. Ya. Ini isteri saya, dia ajak anak galang sikit, semua dengan dia. Kalau saya lembut, masak ya, memang betul ya. Ya. Memang tahu dia. Bila isteri tak boleh selesai, saya lah selesai dia. Kau selesai macam mana? Selesainya? Saya selesai tu, saya ngaku lah, saya marah. Kuat ni. Ya. Tak apa. Kalau anak kita misalnya, kalau bini kita mula, kita buat cara lembut dulu. Cara lembut-lembut macam ni, duduk. Bayang tuan-tuan, kalau hari-hari kita buat one subject. Hari ni matematik, besok sains, lepas tu English, lepas tu BM. Lepas tu kita pergi belajar sejarah. Sejarah kenapa ramai budak fail? Ramai budak fail sejarah. Bila saya tanya kenapa sejarah? Alah tu, buat apa baca sejarah tu? Kisah orang dah meninggal, nak buat apa cerita? Ini silap. Nak jadi lawyer, nak ambil bidang undang-undang, sejarah mesti A1. English mesti A1. Nampak tu? Dia kombinasi subjek. Kalau nak jadi doktor, mesti ada maths, bio, kimia. Nampak tu? Nak jadi pakar ekonomi, nak jadi accountant, maths, maths. Kemudian sains, lepas tu account subjek. Jadi kita kena tahu, mak bapak ni kena tahu, anak aku nak ke mana. Sebab tuan-tuan, kalau anak kita dah besar, tak ada kerja, tak ada apa, susah kita. Hidup kita susah. Tahu? Sebab tu kita kena ajar macam ni. Nampak? Dan anak kita ajar-ajar macam tu, bangun. Dan kita kena sayang anak kita ni. Meh, salam ayah, peluk ayah, meh sini. Allah anak ayah. Bulatnya, ya Allah. Perut besar. Betul anak ayah ni. Bulat, bagus, nampak tu, bagus. Tepuk-tepuk ni, nampak tu. Cium-cium dia, uruk kepala dia, nampak? Suka tak? Sedap tak? Sedap, nampak? Ni mana budak yang kurang kasih sayang. Nampak tu? Bapak budak suka macam ni. Kita boleh lepas buat, kita beri ni bincang-bincang subjek tadi, boleh peluk. Lepas tu lepas solat boleh peluk. Nanti petang nanti ikut ayah kita pergi padang permainan. Nampak? Bila padang permainan dia main lepas asar, main padang permainan, dia balik malam dah penat. Dia tak ada nak tengok handphone lagi dah. Sebenarnya handphone boleh dikawal, tapi ibu bapa kena ada aktiviti alternatif, aktiviti lain. Tapi kita kena berkorban lah, penat lah. Kau balik kerja, lepas tu nak bawa dia tabang permainan ni. Tapi orang sekarang tak ada. Sebab kau sendiri pun dah ketagih dengan handphone, nanti masalah dia. Your mindset
Aku balik ni penat, aku nak main handphone juga. Tangan ni godik. Nampak tu? Bahaya. Peluk anak kita ni selalu tepuk-tepuk. Tak payah kau nak pukul, tak payah kau nak menjerit. Anak kita akan dengar kata. Anak dengar kata bila ada kasih sayang, bila ada komunikasi. Ni eye contact ni pentingnya. Lepas tu kita selalu urut-urut ni pipi. Sayang ayah. Alah gebu ayah seorang. Baby. Nampak tu. Tapi jangan beza-bezakan anak. Semua anak sama tu. Anak perempuan boleh peluk. Nampak tu? Tengok tak anak kita. Masuk umur 1 tahun hingga 7 tahun dia peluk kita kan. Masuk umur 10 tahun anak perempuan tak nak peluk dia dah. Bila ayah kata, kakak main peluk ayah, tak nak lah, malu lah. Ayah kakak dah besar lah, apalah ayah ni. Peluk lah. Ayah kan mahram dengan kau ni, tak ada apa-apa. Alah malu lah ayah, apalah. Sebab dia dah ada mula ada kan, dia tak nak peluk lagi. Apalah, malu lah. Tak apalah, ayah nak peluk juga macam ni lah. Tak apalah, boleh lah. Peluk juga. Dia tak nak kena ni kan. Itu silap sebenarnya. Sebab kita tak mula daripada kecil. Kalau mula kecil kita peluk macam ni anak kita. Nampak tu. Dan dia akan rasa apa? Rasa proud apa? Kesan dia ialah dia tidak akan cari orang lain, orang luar untuk menjadi penasihat dia. Hari ni kau tahu tak, anak-anak ni ramai yang berhubung malam-malam dengan orang Amerika, orang Australia, kawan-kawan seluruh dunia. Dan dalam apa tu, ada satu lagi tu, bukan krum, ada satu lagi tu, dia akan yang boyfriend akan cakap lah. Sebab tu kalau form 2, form 3, I love you, I sayang you, boleh tak I nak tengok you punya nampak tu. Yes, saya dah buat ni counselling budak form 3, dia tunjuk. Saya boleh cerita ni sebab semua tu ada bila datang jumpa. Apa nak jadi ni? Sebab tu budak-budak sekarang kecil-kecil lagi dah menggatal, dah mula buat pelik-pelik, mengandung luar nikah ramai, buang bayi pun banyak. Sebab apa? Media sosial pada hari ni cukup mudah. Sebab kita mak bapak tak jadi kawan dengan anak kita. Kita kena jadi kawan dengan anak. Kawan yang paling dikendaki dalam Islam ialah ayah dan ibu dengan anak-anak ni. Tapi kalau anak kita dia dah tak ada apa, lepas tu malam-malam dia cari kawan lain. Kawan mana tu? Anak dah ada Instagram, dah ada Facebook, dah ada WhatsApp, dah ada chat, dah ada macam-macam benda ada. Dia berkawan. Tapi kalau kita cakap, Daniel, apa-apa cerita dengan ayah tu. Jangan cerita dengan siapa. Apa-apa Daniel cerita. Kalau Daniel ada girlfriend pun cerita dengan ayah. Sebab tu nombor anak saya 3 orang kahwin kat universiti. Anak saya semua ada girlfriend, cerita dengan saya. Dia tak cerita dengan mak dia. Sebab mak dia garang. Anak saya kahwin kat universiti 3 orang. Sebab tu saya cucu semalam tu ada 15. Saya umur 47 saya ada cucu. Sebab anak saya yang lawyer UIA tu umur 20 tahun. Dia first year kat universiti, masuk universiti 2 minggu, balik rumah, ayah nak kahwin. Ini hafiz Quran. Kenapa nak kahwin dengan? Nak kahwin, dah jumpa dah dekat universiti. Sebab kalau Angah tak kahwin nanti tiap-tiap malam kawan-kawan semua dah pergi dah main. Jadi Angah tak nak ayah, nanti Angah 30 juzuk lupa. Habis Angah nak kahwin macam mana? Umur baru 20. Duit ada ke? Ada ya, RM2. Habis RM2 macam mana kau nak kahwin ni? Siapa nak tanggung? Ayah lah. Ya, ini kisah benar. Saya berminang 7 kali tak lulus. Pihak perempuan tak mau terima. Siapa nak terima? Baki PTPTN RM16. Siapa nak terima? Tak ada duit. Agak-agak ayah. Saya pergi Minang sekali, 2 kali, 3 kali dengan bini saya, dengan kawan-kawan tu. Masuk keempat, bini saya tak nak pergi lagi dah. Kecil hati. Siapa nak terima? Lalah saya pergi berdua je dengan seorang ustaz ni. Kawan baik saya, jom ustaz kita pergi berdua. Ayat saya mudah je. Okey puan, saya tanggung semua. Sebab bila di universiti belajar, siapa nak tanggung ni? Betul. Dia kahwin tahun 2004, 2005 dapat anak. So nak beli susu, nak bayar sewa rumah. Menantu saya akan bagi 200 seminggu. Tu yang berebut nak jadi menantu saya. Bapak mertua tak kedekut. Dah
Kalau tak bagi, dia nak makan apa? Sebab tu di universiti ramai student siang belajar, malam buat Grab, malam buat itu, buat ini. Itu yang fail. Anak kita tak boleh fokus, kuliah tak boleh pergi. Sebab saya pensyarah masa tu. Jadi dia kahwin bulan 3, bulan 6 kakak dia pula masuk bilik, ayah Along pun nak kahwin juga, second year kat universiti. Along, kenapa itu hari tak kahwin sama dengan Angah? Kan senang. Ayah tak nak, kita nak buat kita punya sendiri, grand tak mau sama dengan adik. Seorang lagi bulan 9 adik dia nombor 3. Anak kita berbeza-beza. Yang nombor 2 ni jenis outspoken. Anak kita ada yang outspoken, extrovert. Tahu anak kita yang macam wakil rakyat, pandai bercakap. Kalau minta duit itu pandai je. Kau kalau anak masuk universiti baru kau tahu tu minta duit banyak mana. Di universiti paling banyak minta duit. Ayah ni Angah nak cakap ni, ayah dah makan ubat ke? Ayah sihat ke? Ni memang parah ni. Psikologi pandai dia. Ayah jaga diri elok-elok tahu. Ayah ni ayah tak kerja ke hari ni? Ayah ni ya Angah nak berapa duit? Tak banyak ayah. Kita tahu dah. Tak banyak ayah. Ni assignment banyak ayah bulan ni. Ni. Lepas tu ni kereta ni minyak ni pun dah lama tak isi. Ini tak banyak ayah. Ayah masukkan 700. Seorang 700. Tapi yang paling best yang nombor 3 tu. Kau tahu? Dia telefon, sekejap lagi masukkan duit. Okey, itu saja. Dia macam CEO company. Dia jenis introvert, diam, senyap. Lepas tu dia masa kat universiti dia bercinta, rupanya tak tahu pun dia cinta dengan cousin dia, nak kahwin dengan sepupu dia. Kahwin. Dan dia paling ramai anak sekarang, 5. Dia orang senyap ni, orang senyap buat anak ramai. Yang bising-bising tak ada. Nampak tu? Engkau senyap ke? Senyap nak kahwin? Okey. Nampak tu mana? Dengan anak. Isteri mungkin banyak membebel. Tak apa. Isteri bebel pasal apa tu? Biasa mak bapak bebel pasal apa? Kejut subuh, sembahyang subuh. Nampak tu? Tapi janganlah terajang pintu. Janganlah cakap bukan-bukan. Memang penat. Minta maaf cakap ni. Nak kejut subuh ni mencabar tau. Bukan apa. Letih. Sabarlah. Ketuk-ketuk pintu. Atau malam tadi masa kita ajar anak kita tu, kita cakap dah. Besok jangan lupa subuh tidur awal-awal. InsyaAllah kalau anak kita dia tak ketagih handphone, dia boleh bangun pukul 5 suku, 5.20 kita kejut, dia boleh bangun. Tapi kalau ketagih handphone, bukan saja budak-budak, orang tua macam kita pun tak boleh bangun. Tahu? Orang tua pun tak boleh bangun. Sorry to say lah. Kau duk main ni je. Dia kata ayah apalah, tengok YouTube, tengok satu. Ada yang kaki politik. Kau tengok politik nak buat benda. Wakil rakyat dapat 80,000 sebulan, kau dapat apa? Buat sakit dada je. Kau buat benda. Bergaduh sama sendiri. Komen dalam YouTube, komen dalam kita Facebook, bukan main macam wakil rakyat. Tak pernah ada wakil rakyat, orang nak pilih kau pun 2 undi dapat. Dia sedap-sedap. Buat apa? Baik kita fokus kepada family kita, anak-anak kita. Minta maaf kalau anak engkau nanti dapat 8D, kau pergi jumpa wakil rakyat mana pun dia tak boleh tolong kau. Tuan, saya mengundi tuan ni. Ni anak 8D, saya nak buat medik anak saya. Mampus takkan bagi. Sebab anak kau jadi doktor, operate orang semua meninggal. Nampak? Sebab tu kita kena develop anak kita. Tu mengaji Quran sama juga. Mengaji Quran, ajar semayang. Nampak? Fardu ain, fardu kifayah. Banyak benda. Ambil buku. Kalau boleh kat rumah kita beli buku-buku. Buku-buku ada library kecil kat rumah tau. Kat rumah ada library kecil. Zaman-zaman dulu Datin ni dekat rumah mesti ada library. Sekarang orang muda-muda kau tak ada library lagi dah. TV besar, TV. Sekarang semua TV besar. Tengok sekarang besar tu TV tu. Bangga dengan TV. Kita zaman dulu, zaman saya dating semua ni, kat rumah ada buku, ada rak buku. Rak buku tu kecil je kadang-kadang, kita tak ada duit, macam rak kasut tu je, tapi ada buku. Orang sekarang tak ada. Masuk rumah TV. Orang sebelum saya lagi, apa benda tu? Masuk rumah
pinggan mangkuk, akopal, akorok, main kutu. Lepas tu dia simpan, bila lelaki nak makan tak bagi. Sebab apa? Itu penting, simpan tu. Main kutu mahal, beli RM450, bulan-bulan bayar RM10. Datang ni main kutu. Bila suami meninggal baru dia buka. Suami selama ni bagi pinggan plastik. Orang masih hidup lah, akak pinggang mahal bagi makan pada suami. Tahu kau main kutu, main benda ni. Tak ada. Suami dah meninggal baru tu imam yang merasa makan. Ni saya nak tengok pada zaman dulu. Pinggan mangkuk, bangga di pinggan mangkuk, masuk je pinggan mangkuk. Orang ada akopal-akorak ni orang kaya, tahu tak? Zaman dulu. Lepas tu satu tahap tu pula masuk rumah, buku-buku semua. Sekarang TV. Akan datang saya tak tahu apa jadi. Tolonglah, kalau boleh dalam rumah tu kita ada buku-buku dan baca macam tadi. Okey, ada soalan tak? Ya. Jadi macam mana kita nak membawa anak ni kepada benda yang diminat. Contohnya kita ada anak, kita tak tahu dia ni minat apa sebenarnya. Dia minat belajar apa, dia minat ni kan. So macam mana kita nak uruskan anak ni biar cenderung ke tempat yang dia. Bagus soalan Ustaz Jaiz ni. Bagus. Saya akan jawab. Okey. Kita pergi sini. Sebab dia dalam kita kata minat kerjaya. Minat dia. Kadang-kadang anak kita umur setahun hingga 7 tahun ni sebenarnya minatnya dan apa tak ada. Semua dia minat. Dia tengok bomba naik dia bomba. Dia minat polis. Sekarang ni polis jaga PKB, dia minat jadi polis. Dia tengok polis trafik, dia suka sebab tiup whistle. Abah nak jadi polis trafik. Bila tu umur 6 tahun 7 tahun, betul Ini kita panggil dalam kaunseling kerjaya alam fantasi, alam angan-angan Jaiz. Jadi umur ni belum lagi. Dan kita akan masuk umur seterusnya, iaitu umur 8 hingga 12 tahun. Ini ialah zaman kanak-kanak dipanggil. Tadi saya dah beritahu, zaman awal kanak-kanak kita nak supaya kita beri kasih sayang, beri perhatian, main, tidur dengan dia. Mudah je. Nampak? Satu lagi, jangan biarkan anak kita bergaul dengan orang bukan-bukan. Sorry to say, siapa-siapa yang duduk flat ke, duduk tempat-tempat yang tertentu, rumah-rumah yang ramai jiran dan sebagainya, jaga-jaga. Umur ini juga ramai dah kena liwat oleh jiran. Kau jangan percaya siapa hari ni. Saya bercakap berdasarkan kes. Kadang jiran sebelah tu panggil, adik, dia offer es krim dia. Masuk bilik, kena liwat. Yang macam baru ni, budak perempuan umur 6 tahun, jiran sebelah tu rogol dia. Ibu bapa jangan cuai, jangan percaya siapa pun. Jangan. Dengar cakap saya buat kes. Sekarang saya tengah buat tak ramai, 84 kes budak yang kena liwat. Daripada 10 tahun sampai 14 tahun. Duduk rumah-rumah ni lah tadi tu. Sebab kadang tuan pergi kerja, suami pergi kerja, bila umur dah 8 tahun, nak hantar babysitter mahal, nak ambil orang gaji tak ada duit, duduk kat rumah budak tu. Because that you kena ajar anak you. Kadang jiran sebelah baik. Kalau dulu kita takut anak perempuan, sekarang anak lelaki pun tak selamat. Lagi tak selamat. Nampak gebu-gebu macam Daniel ni, bulat. Memang suka tu. Kalau macam ni memang suka. Sebab mantap. Jaga-jaga. Kalau manjat ais tu memang tak ada selera. Itu bawal hitam. Selera tak ada. Tak ada tu. Macam Jaiz tu kau lepas lah mana-mana. Tak ada siapa nak. Selamat Jaiz. Orang pula takut kat dia. Tak, ni nak cerita betul ni. Nak kalau anak kau orang ni comel-comel, jambu-jambu benda, duduk rumah-rumah ni kan, ada jiran sebelah kau benda, tak boleh. Dengan pak saudara pun tak boleh percaya. Dengan cousin pun tak boleh percaya. Dengan siapa tak boleh percaya sekarang. Sorry to say. Kau jagalah anak kau elok-elok. Sebab saya buat ramai ni, sebab tu saya bercakap. Kadang jiran sebelah senang je tengok anak kita. Ramai juga sekarang kadang mak bapak dia tak mau hantar mana-mana sebab apa, masalah kos very high nak hantar.
Kalau nak hantar ni macam baby ni nak hantar. Nak hantar baby ni mau 500. Ni. Habis kalau umur 8 tahun, suruh budak duduk rumah. Dan ini pun beri kesan psikologi. Ramai budak-budak jumpa saya. Bila masuk 14-15, Atuk, saya selalu ditinggalkan dalam rumah, Tok. Tak ada buat apa, Tok. Hanya tinggal dengan handphone. Itu yang saya main cuma, Tok. Ketagih sekarang, Tok. Silap kita. Keluarlah kos sikit, cari orang nak jaga. Nampak tu? Tak boleh biar budak-budak duduk sendiri-sendiri. Lepas tu jiran pula sebelah main ketuk-ketuk pintu. Kita tak tahu jiran kita siapa. Dan nak duduk rumah flat, rumah kondo ke, apa benda ke, kita tak tahu. Adik, mai sini adik. Udah memes ni adik memes. Adik Daniel, baris ni. Mau es krim. Ni mai es krim. Jadi Daniel pun kejar, dia pegang es krim. Bang, nak es krim. Mai sini, nak es krim. Meh. Dia nak masuk dalam rumah. So kita kena beritahu anak kita siapa pun, dan bila nak keluar bekerja nak apa, sediakan makanan yang cukup kat rumah. Jangan budak tu kebulu. Sebab tu kita nak jadi ibu bapa yang bertanggungjawab. Besar tanggungjawab sebagai ibu bapa ni. Kau ingat apa? Ini amanah Allah. Apa tu? Amanah Allah. Berat ni. Jadi bila umur 8 hingga 12 ni, dia nak apa? Jais, budak umur ni dia masih lagi nak kasih sayang, dia masih lagi nak perhatian, dia masih lagi nak main, dia masih lagi nak tidur. Tapi umur ni juga kita dah mula ajar dia fardu ain dan fardu kifayah. Dah mula ajarlah matematik, sains macam saya buat dengan Daniel tadi tu. Waduh. Dan untuk jawab soalan Jais tadi, bila anak kita umur 13 hingga 21 tahun, ini dipanggil zaman awal remaja. Ni Jais. Umur inilah kita boleh kenal anak kita punya minat dia. Dalam kaunseling kita ada ujian dia tepatnya, iaitu dipanggil career test, ujian kerjaya. Engkau orang ni semua dulu sebab tak pernah ambil ujian, maka kau kerjalah ikut suka kau. Pilihkah universiti ikut suka kursus kau nak pilih. Ujian kerjaya ni Holland no. Dalam ujian tu dia ada 6 trait personality dia. Yang pertama ialah realistic. Realistic ni ialah untuk orang yang minat nak kerja dalam bidang engineering, technical. Bila skor ujian tu Rais sesuai, ambil umur 13 tahun. 13 tahun ambil. Boleh tahu tu. Ujian realistik. Anak kita minat jadi engineer, nak jadi misalnya bidang-bidang teknikal, bidang-bidang mekanik, bidang-bidang apa semua tu. Kalau misalnya ujian investigatif, skor investigatif, mana anak kita minat doktor, farmasi, bidang-bidang misalnya perubatan, bidang-bidang research dan sebagainya. Tapi kalau skor anak kita misalnya artistik, yang ketiga ialah artistik. Tengok tak sekarang, kadang-kadang anak-anak you sekarang ni dah mula minat melukis. Minat melukis? Artistik tau, melukis. Lepas tu kalau tanya tadi kan, apa aktiviti nak buat untuk gantikan dengan handphone? Salah satu ialah melukis. Beli kertas lukisan, beli ni kata orang tu marker pen, lukis. Biar lukis kertas tu, biar tak jadi apa pun. Saya ada klien jumpa saya, anak dia autism, tapi dia banyak duit lah. Dia sekali pergi kelas melukis RM300 sejam. Sebulan dia kena sediakan 3 hingga 4 ribu untuk anak dia belajar lukisan saja. Nampak tak? Ada kelas lukisan. Nampak tu? Artistik, minat muzik, minat misalnya kata orang tu ni menyanyi dan sebagainya. Artistik bukan saja menyanyi, termasuk juga ni anak kita minat apa, masuk universiti buat fashion design. Hari ni tengok pakaian macam-macam cara ada, betul. Fashion design, art and design, macam-macam ada. Itu artistik. Dan skor yang keempat kepada konvensional, dia panggil konvensional. Konvensional ni apa dia? Iaitu lebih pada accounting, kira mengira. Kalau skor tu anak kita memang, kau tengok anak kau memang terror matematik. Dalam dunia sekarang, gaji yang paling besar dan orang yang paling selalu pegang CEO company,
ialah orang dalam bidang accounting. Ni Menteri Kewangan yang baru, Datuk Tengku Zafrul, dia lah seorang accountant. Sekarang orang ada accountant boleh dilantik sebagai CEO company. Sebab orang nak tengok sekarang orang yang boleh mengurus kewangan. Nampak tu? Conventional. Dan yang kelima apa dia? Iaitu bidang sosial. Sosial. Ni minat macam saya ni, di kaunselor. Anak kita ada kadang-kadang balik rumah, bercakap tak berhenti. Bila orang datang ke rumah, hari raya ke benda, dia yang melayan. Ada anak yang lain datang je, Assalamualaikum, salam. Salam, masuk bilik. Dia tak. Macam wakil rakyat, duduk tu. Cakap. Ya, baru umur 6 tahun. Dia suka melayan orang. Itu kalau skor personality dipanggil apa? Extrovert. Extrovert, introvert. Ada anak kita pendiam. Yang pendiam tidak boleh terlibat dengan sosial. Tahu? Jadi ujian-ujian ni penting. Di sekolah pun ada ujian ni. Kau jumpa cikgu kaunselor sekolah tu, cakap saya nak ambil ujian career test, saya nak ambil ujian ini, free kat sekolah. Pergi sekolah, kaunselor ada benda ni. Tahu? Ya? Jadi saya dah beritahu tadi, investigatif, lepas tu realistic, artistic, lepas tu social, conventional. Ada satu lagi. Jadi 6. Bagi saya ingat nanti. Jadi 6, ya? Bukan. Dia ada 6 tu. Nanti saya bagi ingat. Tapi dah 5 saya bagi. Konvensional sudah. Jadi Jais bila ambil ujian tu, kita sebagai mak bapak tahu hala tuju anak kita ke mana. Kalau anak 4 orang, 4 yang berbeza. Kita tak boleh paksa anak kita. Ni Daniel, nampak Daniel pandai math, sains ni mana? Daniel jadi doktor. Kau jadi doktor, masuk jadi doktor. Anak ayah saya nak doktor, lawyer dan sebagainya. Minta maaf, setakat ni saya dah buat 8 yang pergi buat doktor. Balik ke Malaysia tak pergi housemanship. Dia tak boleh tengok hospital. Dia trauma. Saya buat counselling. Bukan semua orang dapat 11A, 12A boleh jadi doktor. Saya tak minat Tuan Haji, tapi bapak saya paksa. Kadang-kadang kita paksa anak kita untuk memilih kerjaya, memilih kursus universiti, dan ini banyak spoil. No. Because kenapa perlunya khidmat counselling? Supaya, sebab apa? Kita nak kerja ni ialah sepanjang hayat. Kita mesti minat dengan kerja tu. Tuan kerja bidang apa? Trading kecil-kecilan. Trading kecil-kecilan. Meniaga? Yelah, meniaga kecil-kecilan. Tapi dia minat bidang perniagaan. Kerja apa tuan? Jurutera. Ni dia. Ini orang realistik. Jurutera. Ni tuan, bidang apa? Ni bidang apa bang? Engkau? Kau kerja bidang apa? Kerja apa? Apa dia? Pasang siling. Pasang siling. Mana kerja dia pasang siling? Ini lebih macam kontraktor lah dan sebagainya. Sebab tu Allah bagi kita tuan-tuan puan 2 tau. Satu IQ, satu lagi skill. Kalau anak kita tak pandai, jangan risau. Hantar dia pergi kursus. Tengok tadi kursus chef, nampak? Yang tak ada mengangguk ialah chef, tukang masak. Tu tadi kon tu. Kon kalau tinggi ni, itu gaji 3,000. Baru ni budak star, tantah band kau tu. Nama dia Zam-Zam. Aku jumpa dia dekat, saya pergi ceramah macam ni dekat hotel di Morib. Dia budak star dulu, budak sekolah saya mengajar tu. Saya pergi ceramah situ, dia tengok saya, dia peluk saya, barang besar. Cikgu tak ingat saya cikgu star, saya star cikgu. Cikgu mengajar saya dulu, counselling cikgu, saya banyak buat counselling cikgu. Ini bidang saya ambil. Sebab saya suruh dia pergi ambil kursus tu di Dusun Tua, IKBN, Institut Kemahiran Belia Dusun Tua. Hari ni kau tahu dia punya songkok tinggi ni, putih tu. Dia ketua kepada chef. Tanya dia, gaji kau berapa ribu? Tak banyak cikgu, 21,000. Chef. Jangan susah hati. Kalau anak kita matematik tak cemerlang, apa tak cemerlang, kau jangan susah hati. Ni, dia minat mekanik. Kau tengok kereta berjuta kat Malaysia tak? Kita tahu nak tukar minyak hitam. Jais tahu? Tak tahu, saya tak tahu. Lepas tu kalau itu tukar minyak hitam, selalu kena tipu. Ini tukar 1,500. Kita tak reti, nak ngendap tak reti. Bayar, betul. Sedangkan tukar minyak hitam tu mungkin 400 je. Lepas tu tak tahu. Apa bidang lagi? Yang skill.
Ni servis aircon, ni hotel ni, saya ingat kalau servis aircon sekali servis saja mencecah dekat-dekat 120,000. Hari ni tiap rumah ada aircon. Rintihan dan luahan hatiku yang